Okay, nama saya Muzammil Rahman. Saya berasal pada Johor Bahru, Johor. So, saya memulakan kerjaya saya dalam filem ni sebenarnya saya bermula sejak diploma lah. Waktu diploma saya ambil diploma dalam penulisan artistik. So, waktu diploma ni saya ada seorang pensyarah nama dia Dr. Norman Yusof. Dr. Norman Yusof ni dia selalu buat acara tayangan lah. Waktu tu kita panggil film screening club. So, tayangan itu secara berkala, dia tayang setiap hari Isnin dan Rabu. So, saya tak pernah tak datang. Saya datang almost every day untuk datang tengok filem, dan kat situlah saya punya macam saya punya minat tu nampak dalam bidang filem, dan saya punya penontonan tu terbuka. Filem pendek pertama saya buat tahun 2009, tajuk dia Rona Maya. Waktu tu saya student penulisan, tapi saya minta tolong kawan-kawan dari student screen lah. Kalau nak tahu UiTM dulu dia ada student penulisan memang fokus pada menulis, yang screen ni macam shooting, buat filem. So panggil lah, minta kawan-kawan tolong. Dan kemudian waktu tu ada festival filem pendek pelajar berjalan di UiM, so kita hantar, kita submit. So waktu tu kita untuk Rona Maya tu dapat pengharapan dan juga dapat anugerah penataan seni terbaik. Saya bermula memang menghasilkan filem pendek, dan bagi saya filem pendek ni penting sebab saya sendiri sekarang ada curate satu acara untuk membangunkan pembikin filem muda dengan filem pendek, dan saya dalam benda tu saya rasa saya letak 4 poin kenapa filem pendek penting. Pertama, filem pendek ni dia murah. Dia murah sebab kalau kita nak menghasilkan filem cerita paling kurang kita perlu RM50,000. Kedua, dia senang nak travel sebab dia pendek. Dia ada pelbagai-bagai festival filem di seluruh dunia yang memang fokus pada filem pendek. Dan sebab dia pendek, dalam satu slot tu biasa orang tengok filem cerita 1-2 jam boleh tengok satu filem. Tapi dengan filem pendek 2 jam mungkin boleh tengok 5 filem, 4 filem. Dan ketiganya, ini adalah medan untuk pengarah tu bereksperimen, memberi eksperimen terhadap karya-karya dia. Sebab kalau dia mula bereksperimen dengan filem panjang, dia susah sebab nak maintain 90 minit, 120 minit. Tapi dengan filem pendek dia lebih mudah lah. Dulu waktu belajar saya sangat suka satu filem pendek arahan Azri Abu Hassan, sekarang dia pensyarah di UiTM. Tajuk dia Kopi Tiam Kurang Manis. Itu satu short film yang saya rasa cantik waktu tu. Kemudian saya suka satu short film yang menang BMW Shorties daripada Taufik Kamal, tajuk dia Rosita binti Roslan. Itu saya rasa filem pendek yang sangat lain. Kemudian saya suka work Ridwan Saidi. Walaupun dia punya filem tu mungkin ramai tak tahu, tapi antara filmmaker alternatif ataupun eksperimental yang saya suka adalah Ridwan lah. Saya mula kenal beberapa tokoh-tokoh lah. Kalau tokoh-tokoh klasik seperti ramai orang kenal P. Ramlee. Lepas tu saya lebih minat dengan mungkin M. Amin ataupun Hussein Hanif. Kemudian untuk sekarang ni antara tokoh yang saya rasa sampai sekarang saya sangat kagum adalah mungkin memberi inspirasi saya ialah Yu Wei lah. Dia adalah tokoh yang saya rasa sangat berpengaruh bukan terhadap saya, mungkin terhadap sinema, sebab dia bukan saja seorang pengarah yang bagus, tapi dia punya pengetahuan tentang dunia sinema, dunia seni tu sangat luas. Tu benda saya kagum. Dan filem-filem dia, antara filem dia yang saya paling suka pun Kaki Bakar, sehingga sekarang saya tengok saya rasa tu adalah antara filem terbaik Malaysia lah. Ini kau apa? Semuanya nunggu. Kau harus sadar. Harus sadar. Kau seharusnya memilih keluarga sendiri. Dalam filem-filem saya suka tekankan antara elemen-elemennya adalah perbincangan tentang budaya dan agama. So banyak ada beberapa work saya tentang bercakap tentang antara kaum, antara agama, dan saya suka makanan. So banyak work saya akan cuba paparkan tentang makanan lah. Kalau filem horror, short film Nadia, saya bermula dengan ada Asam Pedas. Saya ada tulis satu short film tajuk dia Linguistik Kedai Makan untuk Bebra. Saya juga dalam feature filem Pebet Sapu saya ada tunjuk scene makan. Saya suka benda makan sebab saya rasa makanan adalah satu jendela kepada budaya lah. Cuma saya rasakan apa yang penonton bukan Malaysia suka nak tengok adalah filem-filem yang memaparkan budaya kita yang diorang jarang tengok. Benda-benda seharian yang kita rasa kalau kita buat ni macam kenapa kita nak buat cerita tentang orang bawa Grab di Kuala Lumpur. Kita rasa benda tu sangat biasa, tapi mungkin orang di New York nak tahu macam mana orang di Kuala Lumpur ni bawa Grab.
atau benda-benda yang biasa lah. Dan mungkin juga benda-benda budaya macam tunjuk tarian, tunjuk makanan tradisional. Sebab tu saya suka letak makanan dalam filem saya sebab saya rasa makanan yang kita ada ni tak ada kat tempat lain. Saya kata sebagai independen sebab waktu kita buat tu memang kita bergerak sendiri, dan waktu tu tahun 2017 kita start mula. Waktu tu saya fikir sebab saya dah menghasilkan beberapa filem pendek, saya rasa saya perlu untuk masa satu filem cerita atas dasar nak mencabar diri, dan untuk juga sama-sama dengan kawan-kawan untuk cubalah, sebab kawan-kawan saya pun sama belajar filem, kita nak cuba buat something yang mungkin lain daripada yang lain. So projek untuk Prebet Sapu ni kita ambil masa 3 tahun untuk siapkan. Kenapa 3 tahun? Sebab masalah kewangan juga. Bukan masalah, cabaran kewangan lah untuk siapkan. Sebab kita waktu kita plan tu kita nak buat kecil, simple. So bila dah buat benda tu makin besar, makin besar. Sementara siap tu saya dapat offer untuk buat satu filem tajuk Takut Ketak, tu horror komedi. Saya di-hire sebagai pengarah dan penulis skrip, adaptasi skrip. So benda tu dua pengalaman yang berbeza lah. Kalau Prebet Sapu adalah satu pengalaman yang sangat independen. Takut Ketak saya boleh katakan macam pengalaman bekerja dengan studio lah. Datang semua dah disediakan. Saya rasa unik dan kelainannya adalah akhirnya filem Takut Ketak tu ditayangkan dahulu. Dan kita akan ubah dengan filem seram. So secara tak langsung filem Takut Ketak menjadi satu jendela untuk orang tengok work saya lah. Semua orang akan melihat Takut Ketak dan orang mungkin akan expectation dia work saya selepas ini adalah begitu. Tapi sebenarnya secara asasnya saya menghasilkan Prebet Sapu dulu. Cuma dia ditayangkan lambat. Dan Prebet Sapu tu adalah sebuah cerita yang berkisah tentang masalah anak muda yang tinggal di Kuala Lumpur. Filmnya pun kita hasilkan dalam hitam putih. Saya berharap industri kita akan lebih diterima oleh halayak kita sendiri. Kita tak nak cakap halayak luar. Kita harap penonton kita support filem kita, tapi dalam masa sama karyawan pun harus menghasilkan filem yang baik, filem yang boleh ditonton lah. Saya punya harapan tak besar sebab bila kita letak harapan besar nanti kita mudah kecewa kan. Kita dapat tengok banyak kawan-kawan yang kecewa sebab benda macam gini lah. So saya cuma harap kita menonton karya kita, dalam masa sama pengkarya harus hasilkan karya yang baik. Sedia untuk benda yang terburuk, harap yang terbaik, ataupun prepare for the worst, wish for the best lah.